Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu taala kerana dapat dipertemukan lagi dalam pembelajaran ilmu faraid. Kita akan sambung pada pertemuan kali ini untuk melihat lagi 3 kes yang berkaitan dengan faraid ataupun yang melibatkan waris-waris yang pastinya berbeza dengan 6 kes yang sebelum ini. Pada pertemuan kali ini kita akan sambung melihat 3 kes, iaitu kes yang ke-7, ke-8 dan ke-9. Mudah-mudahan mendapat maklumat ataupun ulang kaji bagaimana pengiraan sesuatu kes itu dibuat, melibatkan waris dan bahagian-bahagiannya. Okey, kita teruskan kepada kes yang ke-7. Dalam kes ini, si mati iaitu seorang perempuan meninggal dunia dan warisnya ialah suami, 2 orang anak perempuan dan 2 orang anak lelaki. Dalam kes ini agak mudah kerana tidak ada adik-beradik kepada si mati, dan sekali lagi anak-anak akan mempengaruhi bahagian baki kepada harta peninggalan si mati. Okey, ini adalah rajah dia, iaitu ada suami kepada si mati dan juga anak-anak, 2 orang lelaki dan 2 orang perempuan. Okey. So penyelesaian yang kita dapat pada kali ini ialah suami akan mendapat 1/4 bahagian. Kenapa? Kerana si mati meninggalkan zuriat. Dan anak-anak perempuan dan anak lelaki akan mendapat baki atas nama iaitu asabah bil ghair. So untuk menyelesaikan kes ini, kita melihat dalam kes ini, kes ke-7 ini hanya ada satu sahaja pecahan, fraction. Bila ada satu sahaja pecahan, kita ambil nombor bawah itu untuk dijadikan sebagai base number ataupun denominator asal masalah dalam istilah faraidnya. Maka kita tarik nombor 4 sebagai bahagian base number tersebut. Kemudian kita tentukan saham ataupun bahagian sebenar kepada suami, iaitu 4/4, 4/4 bersamaan 1, kemudian didarabkan dengan nombor di atas iaitu 1, maka bahagian suami adalah 1/4. Sedangkan total keseluruhan adalah bernilai 4, maka tolak dengan nombor 1, maka bahagian anak-anak sebanyak 3 bahagian. Okey. Mari kita lihat bagaimana penyelesaian ini. 3 bahagian ini perlu diserahkan kepada anak-anak yang lelakinya akan mewakili 2 bahagian, manakala perempuannya akan mewakili 1 bahagian. So apabila kita perhatikan jumlah bahagian anak-anak bagi si mati dalam kes ini ialah sebanyak 6 bahagian. 2, 2, 1, 1. Sedangkan peruntukan yang ada hanyalah 3 bahagian sahaja. So apabila kita lihat nombor 6 dengan nombor 3 ini, maka 2 nombor ini disebut dalam penyelesaian yang pernah kita sebut dalam pertemuan penentuan sahah asal masalah yang baru, ialah boleh dibahagikan ataupun istilahnya tadakhul, iaitu 6 nombor yang besar boleh dibahagikan dengan nombor yang kecil iaitu 3. Maka akan menghasilkan nombor yang baru iaitu 2. Maka 2 itulah yang akan didarabkan kepada keseluruhan bahagian saham dan asal masalah pada jadual yang kedua ini untuk menghasilkan tashih ataupun kita selaraskan semula pecahan-pecahan tersebut supaya bahagian setiap waris dan setiap anak-anak si mati itu dapat diperolehi dengan jelas. Iaitu kita darabkan dengan 2, iaitu hasil daripada 6 bahagi 3 bersamaan dengan 2. So seperti biasa kita akan mulakan dengan nombor yang di bawah, iaitu 4 darab 2 bersamaan dengan 8. Bila bawah darab 2, maka atas juga akan didarabkan dengan 2. 1 darab 2, 2 dan 3 darab 2, 6. Dan 6 ini boleh dipecahkan kepada bahagian-bahagian anak-anak si mati yang kita sebut tadi. Anak lelaki akan mewakili 2 dan anak perempuan akan mewakili 1. Ini bermakna setiap anak lelaki akan memperolehi 2/8, manakala setiap anak perempuan akan memperolehi 1/8. Maka pecahan-pecahan akhir inilah yang perlu didarabkan dengan harta sebenar perempuan yang meninggal dunia tadi. So itulah yang menunjukkan
penentuan setiap waris akan mengetahui bahagiannya masing-masing. Ya. So ini untuk kes yang ke-7. Kita berpindah kepada kes yang ke-8. Yang ni melibatkan adik-beradik dan juga ibu bapa kepada si mati. Seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya ialah ibu, bapa, 2 orang saudara perempuan seibu sebapa dan 2 orang saudara lelaki seibu sebapa. So ini adalah rajahnya, si mati berkemungkinan belum berkahwin ataupun tidak ada zuriat lagi, maka hanya ada adik-beradik dan juga ibu bapa lagi. Okey, nampak je ramai tetapi akhirnya penyelesaiannya agak mudah kerana bapa dalam kes tersebut mempengaruhi ataupun mempunyai pengaruh yang besar untuk memperolehi keseluruhan bahagian harta pusaka si mati yang menyebabkan adik-beradik kepada si mati akan dihalang ataupun terdinding daripada mendapat harta pusaka. Mari kita perhatikan untuk kes ini, ibu kepada si mati mendapat 1/6 kerana si mati meninggalkan beberapa ataupun lebih daripada seorang adik-beradik. So, itu yang diberikan kepada ibu dalam ayat 11 daripada surah An-Nisa. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus. Itu peruntukannya. Dan baki kepada kes ini diserahkan kepada bapa ataupun ayah si mati. Maka adik-beradik tadi tidak akan mendapat bahagiannya. Kita perhatikan juga dalam kes ini hanya ada 6 bahagian, 1/6 iaitu 6 nombor sebagai asal masalah akan kita jadikan sebagai base number. Okay, kalau di situ 6 maka kita dengan cara mudahnya akan dapat bahagian saham kepada ibu iaitu 6 bahagi 6 bersamaan 1 dan 1 darab 1 akan dapat bahagian si ibu. Manakala bahagian bapa, macam mana kita nak tahu baki itu ialah dengan menolak total di bawah ini dengan bahagian ibu, maka 6 tolak 1 bersamaan dengan 5. So dalam kes ini lebih mudah kerana tidak perlu diselaraskan lagi, hanya 2 orang sahaja waris yang mendapat harta pusaka. Dan kita teruskan kepada kes yang terakhir, nampak ramai, iaitu seorang perempuan meninggal dunia dan warisnya ialah suami, seorang anak perempuan, 3 orang anak lelaki, 4 orang saudara lelaki seibu sebapa, 3 orang saudara perempuan seibu sebapa, 3 orang saudara lelaki sebapa dan seorang saudara perempuan sebapa. Maksudnya si mati ni adik-beradik dia ramai. Ada adik-beradik kandung, seibu sebapa kandung dan ada adik-beradik sebapa. Mungkin bapa dia kahwin barulah. Walau bagaimanapun, nampak dengan ramai adik-beradik ini juga akan dihalang disebabkan si mati meninggalkan anak lelaki. Anak lelaki ini sangat mempengaruhi untuk mendapat harta pusaka walaupun masih kecil lagi, tetapi urusan itu akan diserahkan kepada pentadbir ataupun yang menjaga urusan keluarga tersebut. Dalam kes ini suami ataupun bapa kepada anak-anak si mati tersebutlah. So apabila ramainya ini bukan bermakna semuanya berhak untuk mendapat harta pusaka. Itu perkara yang perlu kita faham dalam mempelajari harta pusaka dan ilmu faraid ini. Walaupun mereka adalah waris yang tersenarai, walaupun mereka adalah waris yang layak, tapi di pengiraan nanti belum tentu mereka berhak. Yang itulah kefahaman yang perlu kita tahu dalam mempelajari ilmu faraid ini, bahawa mereka mungkin layak tapi belum tentu mereka berhak untuk mendapat kerana ada orang lain yang lebih utama, ada orang lain yang akan mendinding ataupun blok dia daripada mendapat harta pusaka tersebut. Kalau ini adalah kes yang ke-9, penyelesaiannya begini. Okay, bila kita lihat, kesemua adik-beradik si mati akan dihalang ataupun hajab. So kita perhatikan dalam kes ini, suami kepada si mati akan mendapat 1/4. Kenapa? Kerana si mati meninggalkan zuriat, dan baki-baki daripada kes ini akan diserahkan kepada anak-anak si mati atas nama dalam faraid ialah asabah bil ghair. Cuba kita perhatikan dalam kes ini ada satu sahaja pecahan iaitu 1/4. Bila ada satu sahaja pecahan maka nombor bawah itulah yang akan dijadikan sebagai base number ataupun asal masalah kepada kes tersebut. So kita tentukan terlebih dahulu bahagian suami kerana dia adalah ashabul furud dalam kes ini, iaitu waris yang mendapat bahagian tetap, iaitu 4 bahagi 4 bersamaan dengan 1, 1 darab 1 bersamaan 1. So itu adalah bahagian bagi suami. So disebabkan total adalah 4 bahagian,
dan suami kita telah tolak 1 bahagian, maka berbaki sebanyak 3 bahagian untuk anak-anak. Cumanya kalau kita perhatikan, si mati meninggalkan anak perempuan seorang dan 3 orang anak lelaki. Ini bermakna 1 anak perempuan kekal bahagian mereka. Setiap anak lelaki akan mewakili 2 bahagian. Yang ini kita kata sebagai lizzakari mithlu hadzil unthayain. Maka kalau kita jumlahkan bahagian-bahagian anak ini baru berjumlah sebanyak 7 bahagian. So, 3 bahagian yang sepatutnya diserahkan secara baki ini tidak sama dengan nombor 7. Oleh sebab itu, dalam faraid, kita perlu selesaikan ataupun kita perlu selaraskan supaya bahagian-bahagian setiap anak itu akan dapat mengetahui hak mereka masing-masing. Oleh itu, keseluruhan bahagian saham nombor atas dan nombor bawah ini akan didarabkan dengan 7. Dengan 7, iaitu mewakili bahagian anak-anak si mati. Kita mulakan dengan di bawah, iaitu 4 darab 7, 28. 1 darab 7, 7, ini untuk bahagian suami. Dan 3 darab 7 bersamaan 21, iaitu bahagian untuk anak-anak. So, macam mana nak tahu satu bahagian? Iaitu 21 bahagi 7 mewakili satu bahagian dan itulah bahagian kepada anak perempuan, iaitu 3/28. Manakala bahagian anak-anak lelaki, kita kata double. So, 3 kali 2 maksudnya 6. Kalau nak bagi yakin lagi, maka 6 campur 6, campur 6, campur 3 akan berjumlah 21. So, inilah dia jumlah akhir ataupun pecahan akhir yang menjadi hak milik kepada si waris yang perlu tahu bahagian mereka masing-masing, dan bahagian akhir itulah dalam faraid kita katakan akan didarabkan dengan harta sebenar si mati kerana nilaian harta adalah berbeza-beza. So itulah keunikan dalam ilmu faraid, iaitu setiap waris, setiap keluarga lain konfliknya kerana warisnya yang berbeza, dan setiap peraturan itu ada sebabnya. Walaupun kita kata kenapa anak lelaki mendapat lebih, kembali kepada isu tanggungjawab yang ada dalam hukum Islam yang mengatakan anak lelaki itu tanggungjawab ataupun keluarga lelaki ataupun di sebelah ayah itu tanggungjawabnya agak amat besar dalam sesebuah keluarga. So, inilah contoh kes yang ke-9. So, kita telah mempelajari 3 kes lagi pada minggu ini, iaitu 7, 8 dan 9. Moga-moga bermanfaat untuk penonton saluran Celik Faraid. Untuk itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.